Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zul Hisham. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat yang dah pun subscribe kita punya channel Ahmad Zul Hisham. Kepada yang belum subscribe, bolehlah tekan butang subscribe yang ada dekat bawah tu. Untuk video kali ni, saya nak sharekan satu video yang telah saya upload lebih kurang bulan 9 tahun 2019 dulu. Video tu saya buat dengan wife saya lah. Sebab wife saya dia MO lah dekat hospital kerajaan. Saya dan kami juga mempunyai anak yang speech delay. Okay? Speech delay ni kalau dia macam akhir-akhir ni dia macam famous sikit lah. So kami pun bila dah ada anak speech delay tu, kami merasai kami ada pengalaman sendiri. Dan adalah beberapa yang kami baca sikit. Okay, untuk video yang hari tu ada beberapa komen dekat ruangan komen tu. Kepada yang anda yang belum tengok lagi, boleh tengok link tu. Saya sertakan link dekat description. Adalah beberapa komen dekat situ yang saya tak reply dekat situ. So saya rasa untuk video kali ni saya nak cuba reply secara verbal macam ni lah. Mungkin akan datang saya akan minta wife saya jugalah untuk nak react, bagi jawapan kepada jawapan-jawapan ni, kepada komen-komen ni. Untuk video kali ni saya just react dulu setakat kemampuan saya lah. Untuk komen yang saya ambil yang paling bawah dulu, kita tengok setakat yang paling bawah. Dan juga kemudian yang paling baru lah last kali. Okay, untuk komen daripada Ali Fasri Baim. Anak saya umur 4 tahun. Dia faham apa yang kami cakap dan arahkan. Cuma sebutan perkataannya masih tak jelas. Seperti anak usia 2 tahun. Ini termasuk speech delay ke? So untuk komen ni saya reply, maybe termasuk. Sebab anak umur 4 tahun dah boleh cakap jelas sepatutnya lah. Untuk anak 4 tahun dah boleh cakap jelas. Dan saya juga suggestkan, apa-apa pun memang kena rujuk ke hospital. Cuma mungkin awal tu kita boleh confirmkan kita patut rujuk ke hospital ataupun tak lagi. Maknanya dia memang ada tanda-tanda speech delay ataupun tak. Itu yang kita kena belajar lah sebagai ibu bapa ni. And then dia juga ada reply daripada baby. Halo, saya juga ada anak laki-laki usia 4 tahun. Tapi belum lancar bicara seperti usia 2 tahun. Berbicara hanya belakang kata saja dan itu juga jarang. Apakah perkembangan anak ibu bapa Ali Fasri Baim sekarang? And then ada juga sahabat kita new reply, kalau sekarang sudah membaik, sudah jelas dan lancar. Mungkin kerana pengaruh lingkungan ramai teman-teman sebaya, komunikasi dan bermain. Sebenarnya dulu dari usia 2 tahun, anak saya dirawat mertua dan teman mainnya masa tu hanya adik ipar yang mengalami sindrom Down. Saya yakin anak ibu juga segera membaik dan lancar bicara. Saya rasa ini adalah orang daripada sahabat kita daripada Indonesia. So, itulah dia. Apa yang cuba disampaikan ialah anak-anak kecil ni kena dibiasakan untuk bergaul dengan kawan-kawan sebaya dia. Ataupun kalau tak ada sangat pun mungkin boleh bergaul dengan orang dewasa, ibu bapa kita sendirilah, ibu bapa kanak-kanak tu sendiri, ataupun mungkin adik-beradik yang tak terlalu beza jarak dia, supaya anak ni berlatih bercakap. Dia kena ada berlatih bercakap. Sebab tu kalau orang cakap speech delay ni berlaku akhir-akhir ni sebab anak-anak biasa dengan gadget. Bila biasa dengan gadget, pengguna gadget ni dia tak biasa untuk bercakap dengan gadget tu. Hanya gadget tu saja yang mengeluarkan suara kepada kita. So itu yang kita kena ambil perhatian lah. Komen seterusnya daripada Fina, sangat membantu. Thank you. Anak saya juga speech delay tapi bukan autism. Yes, betul. Macam anak saya pun memang masa test, masa kami refer kepada doktor pun, dia testing itu adalah testing sama ada dia adalah autism ataupun tak lah. Your wife seems know a lot. Is she professional therapist? No, she's a medical doctor. Anak saya 2 tahun 6 bulan tapi masih tak pandai bercakap perkataan. Mungkin masalah speech delay. Mungkin speech delay ya. Seperti yang saya cakap, kita tahu umur dia setakat mana. Kemudian kita tengok adakah kita dah patut refer kepada hospital.
apa-apa pun nanti nanti apa-apa kontak saya lah nah, cuma nah. Okey. Okey, nanti saya hantar tu nah, list tu nah. Okey. List sebut harga tu nah. Okey. Boleh. Okey. Kemudian komen daripada Syaz Rizan Mamat. Terima kasih Tuan Info. Anak saya umur 8 tahun tahun 2020 tapi speech delay juga. Dia tak boleh fokus kanak-kanak lain. Okey, ni tanda-tanda dia tak boleh fokus macam kanak-kanak lain. Dia boleh macam-macam mengira berwarna, okey, tapi dia masih tidak boleh membina ayat. Okey. Dah pergi jumpa, baik pulih betul. Memang kena pergi baik pulih cara kerja untuk kanak-kanak yang speech delay ni, pakai speech dan CHAMS. Saya tak sure. Tapi pakar diagnose anak saya bukan autism. Itu yang penting. Kita diagnose bukan autism dulu. Cuma dia kurang fokus sahaja. Kami dah praktikkan pakar terapi tapi masih belum menampakkan hasil lagi sikit. Kami terus berdoa kepada Allah. Amin. Minta kita doakan sahabat kita dan anaknya baik-baik sajalah. Dia okey je macam speedy ni. Bukanlah satu kekurangan sangat. Kita tahu setiap anak ni ada kelebihan dia pada masa akan datang. So kita banyak-banyakkan berdoa dan kita buatlah terapi-terapi yang diperlukan. Macam anak saya dulu, anak saya sekarang umur 8 tahun, dia darjah 2. Alhamdulillah, memang kita buat terapi pergi cara kerja, kita buat speech terapi yang swasta, kita buat juga. Kemudian dan beberapa lagi lah. Macam sekarang ni saya banyak bawa dia ke kelas-kelas luar. Macam dulu saya bawa pergi kelas swimming. Okey, cuma saya tak jumpa lagi tempat swimming yang kolam dia tak sejuk. Macam hari tu kolam dia memang sejuk. Saya akui jugalah kolam dia sejuk. Dan anak saya ni bila pergi dia menangis, dia tak happy. So kita tak hantar dah lah. So macam sekarang pula saya nampak dia minat ke arah muzik pula. Saya bawa dia untuk main alat muzik dan dia pilih drum. Terkejut juga tapi nampak dia minat nak follow. Memang agak sedikit slow. Memang cikgu dia kena sabar. InsyaAllah lah kita tengok perkembangan dia main drum selepas ini. Daripada Sherin Syahril. Anak saya pun alami masalah sama, faham arahan cuma percakapan tak jelas. Sekarang baru mula terapi. InsyaAllah kita harapkan baik-baik sahaja. Daripada Sofia dan Afif. Anak saya sekarang umur 1 tahun 11 bulan masih tak dapat cakap perkataan. Saya suspect speech delay, yang lain okey. Cuma dia kurang fokus bila kita bagi arahan. So esok jumpa pakar PITS. InsyaAllah kita harap ada penambahbaikan. Mungkin untuk yang bawah 2 tahun ni kita dalam pemantauan lagi lah. Kita tak tahu lagi sama ada memang keperluan kita untuk refer kepada hospital. Mungkin apa ibu bapa yang boleh buat ialah dia dedahkan anak dia kepada macam saya dululah, dedahkan dia kepada main kotor. Kita main dekat padang, kita pergi pantai, biar dia main dengan selut. Kalau macam baru ni dia tengok kartun Peppa Pig tu, dia main muddy puddle. So dia daripada dia tengok visual orang main muddy puddle tu, so dia rasa benda tu okey, dan dia buatlah. Bila dia buat tu, itu merangsang dia punya deria ataupun sensitivity dia tu lah. Kemudian daripada Azizah Osman. Saya ada anak usia 2 tahun 5 bulan, anak sulung. Saya pun masih buat rawatan. Apakah sampai sekarang tak dapat pasti sama ada speech delay. Mungkin masih awal lagi. Mungkin baru 2 tahun. Tapi ini tahun lepas. Saya harap sekarang dia anak puan dah semakin baik lah. Daripada Nani Nawa. Speech delay, club hand kalau hantar taska biasa. Saya risau kalau hantar taska biasa, takut cikgu tak boleh handle. Ya, takut cikgu pressure. Sebab bagi saya, bila macam anak saya, dia ada speech delay, saya takut dia tak boleh nak handle pressure sangat. Tapi saya tetap bagi juga. Macam sekarang cikgu muzik dia, saya cakap nak marah-marah je. Biar dia biasa dengan benda tu. Kemudian macam anak saya dulu, wife saya dia encourage dan dia bawa anak saya ni ke preschool dia ialah play school, kindergarten. Okey, tahun 5 tahun sampai 6 tahun, 2 tahun dia dekat kindergarten. Dan cikgu-cikgu dia puji dia.
Tu satu benda yang rasa best jugalah bila bawa dia pergi kindergarten tu, dia happy dekat sana. Dia happy untuk pergi sekolah. Pagi-pagi bangun, memang dia bangun awal lah untuk pergi sekolah. Daripada Syahnas, anak saya bulan 12 baru masuk 5 tahun. Dia pun masalah sama, sekarang follow terapi, pendengaran normal, alhamdulillah. Dah lebih banyak bertutur, cuma tak macam kita bercakap satu dua patah. Alhamdulillah, itu adalah perkembangan yang baik. Saya harap makin baiklah sampai ke hari ini. Daripada Lin WN, maaf kalau saya pronounce salah. Anak saya speech delay, dia dah lulus speech terapi. Doktor kesan puncanya dari anak saya tak fokus. Sekarang dia sedang buat terapi fokus, dah boleh bercakap sikit, tapi bahasa yang Belanda tu tetap ada. Betul, dia punya step dia ialah nak dapatkan dia punya fokus dulu. Mula-mula keberanian dia tu macam dia suka dia boleh explore, dia boleh main dengan pasir, itu dulu. Kemudian baru kita bawa dia untuk fokus, untuk bila kita bercakap dia kena tengok kita, dia kena tahu apa yang dia nak buat tu lah. Kemudian baru dia akan start untuk bercakap. Itu dia punya, saya rasa step dia macam tu lah setakat yang saya tahu. So saya harap dia membantulah. Miss Ainul, latihan apa yang dia buat untuk tambah fokus tu lebih kepada play games lah. Macam saya hantar dia ke play school. So dekat sana tu banyak latihan fokus sebenarnya untuk dia bermain. Daripada Nurliza, boleh tak saya tahu mana pakar kanak-kanak yang tuan pergi? Saya orang Sungai Petani. Okey, macam saya, masa saya dekat Seberang Jaya, Penang, saya hantar dia dekat Bandar Perda lah. Bandar Perda ada kindergarten. Ada itu untuk 5 tahun dan juga 6 tahun dekat situ. Kemudian bila saya pindah ke Sungai Petani, saya cuma hantar kepada speech therapy lah. Kemudian dia masuk sekolah biasa darjah 1, darjah 2. Tapi masalahnya masa darjah 1 dulu dia masuk start je. Kemudian kita PKP, so dia banyak kelas online. Alhamdulillah dia okey juga untuk follow kelas online, tapi dengan cara dia lah, dengan dia punya rentak dia lah, kita follow je lah. Sekarang dah masuk darjah 2, dia dah bukan masuk darjah 2, dia 3 tahun kedua lah dekat sekolah tu. Alhamdulillah dia nampak happy bila balik sekolah. Itu je yang kita nak. Daripada Ina Kecil, anak saya 3 tahun. Banyak pelat dari yang betul. Dia boleh cakap mama nak air susu. Itu je patah perkataan. Yang lain ada pelat mama mandi, mama atan, pandai mengira 1 sampai 10, 110, AZ, pandai mengaji, pandai kemas. Wow, buka baju seluar sendiri. Sekarang tengah ajar dia menulis conteng-conteng, itu pun kadang tak ada mood. Ya. Kalau saya tanya dia, Sarah nak makan apa? Lepas tu dia ulang nak makan apa? Dia akan ulang. Dia memang tak pandai jawab soalan kita, tapi kadang dia balas tak nak. Macam Sarah nak biskut, sambil geleng kepala. Lepas tu saya cakap, baru cakap tak nak. Adakah anak saya speech delay? Cerita ni lebih kurang macam anak saya lah, Akil. Dia lebih kurang macam ni jugalah. Dia, kalau kita cakap tu, dia mengulang balik apa yang kita cakap. Macam dia tak boleh ayat. Macam ayat sambung-sambung tu pun tak boleh cakap. Kalau dia tanya apa, nak makan apa, kemudian nak makan dekat mana, tak boleh nak relate. Dulu lah. Tapi sekarang dah 8 tahun, alhamdulillah dia memang menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Dia dah boleh bertanya soalan secara berturut-turut. Kita lah pula kena melayan dia. Kita kena layan soalan-soalan dia. Cakap, ayah nak pergi mana? Ayah pergi kerja. Kerja mana? Kerja studio. Studio dekat mana? Kita cakap tu. Ayah nak pergi mana? Ayah nak pergi Kuala Lumpur. Naik flight ke? Macam tu. Dia tanya kita. Dia dah mula ayat-ayat yang penuh, yang kita boleh sembang lah dengan dia. Macam tu. So saya doakan anak puan lebih baik sekarang. Daripada Syira AB, anak saya 1 tahun 4 bulan. Sepatah perkataan tak tahu sebut lagi. Semua dia sebut Tapi dia faham, suruh buat. Faham, eye contact ada. Umur berapa yang kita kena bawa jumpa doktor? Ya, inilah yang saya katakan. Umur berapa yang patut kita tahu untuk. Bagi saya,
rasanya lah bila umur 2 tahun lebih tu baru kita referkan kepada hospital. Mungkin kalau sebelum 2 tahun tu dia belum ada words, kita sendirilah inisiatif kita untuk macam saya cakap tadi, ajar dia, exposekan dia untuk main kotor sikit, main dekat tanah, main dekat pantai dan juga sebagainya. Kemudian try dia untuk main game yang memerlukan dia fokus, memerlukan dia untuk mendengar arahan, dan insya-Allah lepas tu tengok dia boleh cakap ke tak. Lepas umur 2 tahun kita test sama ada dia autism ataupun speech delay lah. Ini kalau saya punya pengalaman sajalah. Mungkin ia berbeza. Daripada Humble Borneo, anak saya 5 tahun 5 bulan. Kami lambat detect sebab positif dia boleh catch up bila masuk kindergarten. Tapi dah setahun sekolah still bercakap bahasa alien. Okay? Orang-orang tak faham, tapi Kak Inspiran faham. Sekarang tunggu untuk appointment jumpa pakar, doktor observe sebab kurang komunikasi dengan parent dan kami bercakap 2 bahasa, Melayu, English, dan anak pula sekolah Cina tahun lepas. So, dok suggest hantar sekolah biasa tahun ni dan banyakkan bercakap 1 bahasa saja. Ya, ada betulnya lah untuk try bercakap 1 bahasa. Dia masalah bila dia jumpa dengan orang luar, rupanya orang luar tak cakap bahasa yang dia bercakap kat rumah. So, itu menyebabkan, bagi saya lah, pada pendapat saya, menyebabkan dia susah untuk nak ada interaction dengan masyarakat. So kalau boleh, macam kalau anak ni yang mungkin kita detect dia lambat untuk bercakap, speech delay dan sebagainya, try untuk biasakan dia dulu dengan 1 bahasa. Kemudian dia akan catch up sendiri. Budak-budak dia akan catch up sendiri. Kalau macam saya, disebabkan anak-anak ni dia suka dengan kartun orang putih. Dia suka dengan kartun orang putih dan dia juga dengan suka rancangan-rancangan YouTube orang putih. So kadang-kadang tu kita cuba reply dalam orang putih lah dengan mereka, supaya mereka rasa benda tu dekat dengan mereka. Apa yang mereka tengok, benda tu boleh bercakap dengan parents. Daripada Sherry, adakah kanak-kanak speech delay termasuk dalam kategori OKU dan perlu dirujuk ke JKM ke? Saya tak pasti, tapi pernah dengar orang buat. Dan saya tak nak buat lah. Saya tak nak buat. Saya rasa dia tak perlu. Daripada Nina Brody, cousin saya belum pandai bercakap. Sekarang umur 3 tahun 8 bulan. Kalau nak minta something, dia akan tenung muka kita. Sometimes saya memang tak tahu apa dia nak. Tapi dia berminat menonton rancangan kartun in English. So, dia tahu every colour. Nak tanya, adakah ini dikira speech delay? Macam ini dah umur 3 tahun. 3 tahun ni memang patut untuk refer kepada hospital lah. Supaya banyak lagi test-test yang perlu dibuat dekat hospital tu. Ini tahun lepas, kita doakan dah okey lah. Kalau tak okey, mungkin boleh komen balik. Kita belajar sama-sama. Daripada Sheila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru jumpa video ini. Dah setahun dah baru jumpa. Anak sulung umur 4 tahun. Yang bayar dia semua lancar bercakap. Oh, sepupu dia yang sebaya dah lancar bercakap. Dia je yang kita orang belum cuba nak jumpa pakar lagi. Tapi bila kita arah, dia suruh kita faham. Dia suruh dia faham. Kita ajar dia kencing, berak sendiri, dia boleh ikut. Dah pandai dah sekarang umur 3 tahun. Kita ajar tak hisap botol susu, tak guna pamper, dia boleh ikut. Alhamdulillah. Kita tanya, dia jawab tu masih belum lancar, cakap sepatah-sepatah. Okay. Jiran-jiran pula tak ada kawan, tak ada budak. Adik dia je lah yang umur 2 tahun. Risau juga nak hantar sekolah tahun ni, tapi tak jadi sebab risau cikgu dia tak faham dia. Rancang nak sekolahkan tahun depan. Semoga Allah mudahkan. Amin. Kadang-kadang sedih tengok kawan sepupu share video anak patah bercakap, dapat berbual. Betul. Saya akui saya kurang berkomunikasi dengan anak sulung masa kecil. Selalu berjauhan. Jauh dengan keluarga, sanak saudara. Semoga ada hikmah. Amin. Semoga Allah mudahkan urusan ibu-ibu dan bapa-bapa yang anak ada speech delay. Semoga anak-anak kita semua lancar bicara satu hari nanti. Amin. Itulah kadang-kadang kita tengok anak orang yang dah pandai bercakap, dia boleh bersembang. Memang kita terasa lah sikit, anakku dah umur sebaya macam dia, ataupun mungkin lebih tua daripada anak kawan kita ni. Tapi masih belum boleh bersembang lah. Boleh bersembang, kita nak main mat ke, tengok TV sama-sama. Yalah, untuk kita bersembang tu tak boleh lagi. Tapi tak apalah, dia dengan perkembangan dia sendiri. Biar dia dengan pace dia sendiri.
Daripada Wheeler Geoffrey. Salam tuan. Waalaikumsalam. Anak saya bulan 7 ni masuk 3 tahun. Kerisauan. Bila anak tak pandai bercakap, bila umur dah masuk 3 tahun. Apakah yang perlu saya buat? Anak saya nak cakap, dia tak dengar. Dia dengar bila dipanggil nama dia akan toleh. Suruh buang lampin ke tong sampah, dia akan buat. Masalah dia tak pandai nak bercakap sangat daddy mami. Dia dengan bahasa alien dia je. Kalau dia nyanyi lagu Twinkle Twinkle Little Star, dengan selebihnya bahasa alien. Bahasa alien. Umur dah 3 tahun. So memang kena refer kepada hospital lah untuk dia buat test-test yang berkaitan. Oh, ada soalan susulan daripada Rina Fazliana. Boleh ke bawa mana-mana hospital kerajaan ke ada hospital khusus untuk speech delay? Dia sebenarnya hospital kerajaan, dia ada bahagian untuk kanak-kanak speech delay ni lah, bahagian kanak-kanak. Tapi memang penuh, memang ramai orang. Saya punya appointment dulu pun 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ni satu jangka masa yang lama lah, setahun 2 kali. Tup-tup dia dah 7 tahun. So, nak tak nak, memang kita buat ujian tu dekat hospital. Kalau kita ada kemampuan, mungkin kita boleh bawa ke swasta lah. Dan juga terapi-terapi yang banyak dekat luar. Banyak je terapi-terapi swasta dekat luar. Dan selebihnya tu, kita sebagai ibu bapa lah kena mainkan peranan. Bagi perhatian dengan dia, sembang dengan dia. Macam tu lah. Daripada Cantik Bungaku. Pengalaman saya, anak saya 11 tahun masih speech delay. Masalah buat ayat masih berlaku. Dah pernah pergi hospital waktu umur 7 tahun. Dan di-stopkan terapi kerana katanya anak saya boleh bercakap, masalah pendengaran lulus. Tapi saya lihat anak saya 11 tahun problem buat ayat. Memang ada masalah untuk dia. Harap siapa-siapa boleh bagi solution untuk saya membantu anak. Sebab kebanyakan kanak-kanak speed delay 7 tahun ke bawah. Lepas saya dapati bila masuk ke alam persekolahan baru akan terlihat kelambatan itu perkara-perkara lain. Terutama sekali masalah dari segi pergaulan dan lain-lain. Betul. Saya daripada observation saya, memang Akil pun dia ada masalah yang sama juga. Bila dia masuk sekolah, dia mungkin ada masalah dari segi untuk bergaul sebagaimana kawan-kawan dia bergaul. Tapi selagi tak ada kes bully, rasanya should be okay lah. Asalkan dia happy ke sekolah, insyaAllah dia okay. So doakan kami sahabat-sahabat. Doakan kami supaya anak kami dapat lebih baik selepas ini. Daripada Rina Yaakob. Anak saya setahun 10 bulan masih belum sebut minta susu mama. Baru sebut abah dengan jelas hari ini. Alhamdulillah. InsyaAllah minggu depan ke assessment akan dipermudah. Wow, awal setahun 10 bulan dan sudah pergi ke assessment. Alhamdulillah ada kesedaran tu. InsyaAllah anak puan akan lebih baik selepas ini. Daripada Syafiq Beta IKBC. Anak saya umur 3 tahun. Lain semua normal. Suruh buat apa? Cuma cakap tak berapa suka. Nak kata autism, komunikasi okey. Cuma kurang bercampur budak lain. Risau. Tak sempat jumpa pakar sebab kes COVID. Itulah dia. Kes COVID ni memberi cabaran lah untuk ibu bapa yang ada anak-anak yang speech delay ni. Kalau macam saya, pengalaman saya sendiri pun, dia speech COVID tu masa dia umur 6 tahun. So preschool dia pun secara online. Kemudian darjah 1 pun secara online. So itu membataskan mengurangkan pergaulan dia lah dengan kawan-kawan sebaya dia. Daripada si kecil. Anak melakang saya lambat cakap. Parent dia banyak bagi dia main telefon, tengok phone, tak nak cakap dengan orang. Macam mana nak buat tu? Tahun depan kena tadika dah. Kesian tengok dia. Betul. Cuba kurangkanlah bagi phone dekat anak. Galakkan anak-anak bila mana kita berkumpul, kita bergaul sesama kita. Kita dekat meja makan, kita bergaul dengan orang depan. Dia nampak tak sopan ataupun tak hormat lah bila kita depan dengan orang tapi kita tengok phone. Dia macam kita memalingkan muka kita terhadap orang di sekeliling kita. Daripada Kamarul, saya sangat agai. Terima kasih penerangan tuan suami isteri. Sememangnya kami ibu bapa pahit nak telan kenyataan anak speech delay. Namun saya ucapkan banyak tahniah. Terima kasih atas kebenaran tuan. Perkongsian sini sangat membantu. Alhamdulillah. Saya harap perkongsian ni memberi kesedaran kepada lebih ramai orang yang ada anak speech delay ni lah.
Daripada Priscilla Mataus, boleh update anak yang 5 tahun, sekarang dah 7 tahun kan? Betul. Saya baru buat video ni. Sorry sebab saya tak reply message, tak reply komen sangat tu. So, saya buat video ni. Anak saya sekarang berumur 8 tahun. Dia akan masuk darjah 2 lah tahun ni. Alhamdulillah, dia ada perkembangan yang baik sekarang. Agak slow, tapi ada progress. Daripada Nazatul Fairuz, boleh saya tahu anak Encik umur 5 tahun sekolah biasa atau sekolah khas? Sekolah biasa, Alhamdulillah. Dia cuma pergi ke sekolah biasa, Alhamdulillah. Daripada Surina Ambun, anak saya belum bercakap, tidak mengikut arahan, juga tidak peduli bila dipanggil. Umur 1 tahun 9 bulan, adakah itu tanda autism? Ya, itu tanda autism. Boleh cek dengan hospital untuk memastikan benda tu. Kalau autism, dia ada method dia. Kalau speech delay, dia ada cara-cara dia. Daripada Miss Introvert, anak saya 2 tahun 6 bulan, hanya boleh sebut beberapa perkataan, mama, baba, please, no, mahu, wait. Adakah normal anak umur 2 tahun masih boleh cakap penuh? Kalau dari segi perkembangan lain, anak saya okey. Apabila saya arahkan untuk mengambil sesuatu, anak faham apa yang saya suruh. So, ini adalah antara tanda-tanda dia ada speech delay lah. So, mungkin bila dah 2 tahun ni, macam saya cakap tadi pun, kita kena refer kepada hospital untuk ada test-test yang berkaitannya. Anak saya nombor 2, sekarang umur 4 tahun, 5 tahun lah. 2017, 2022, 5 tahun. Dia Alhamdulillah, dia memang okey, dia memang banyak cakap. Dan dia woman power lah. Anak saya nombor 1 lelaki, nombor 2 perempuan. Yang perempuan ni memang woman power betul lah. Dia memang betul-betul dia bagi arahan kat kita lah. Dia pula dengan bahasa slang English British dia tu, kalau kita nak pergi jalan-jalan kan, kita dah naik kereta, dia daripada depan pintu tu, dia akan suruh kita tunggu lah. Dia wait, ayah, wait. So lorat British tu kadang geram juga dengar. So tak apa, itulah dia sedikit sebanyak pengalaman saya. Anak saya yang pertama, dia ada speech delay. Yang nombor 2, Alhamdulillah dia okey. So anak pertama dan kedua ni memang berkawan baik lah. So apa yang saya boleh cakap ialah setiap anak adalah berbeza. Kita kena membesarkan dia dengan cara-cara yang spesifik untuk anak tu lah. Macam anak speech delay ni, dia mungkin ada cara yang mungkin sikit berbeza pendekatan dia tu. Yang mana normal pun ada pendekatan dia juga. Setiap anak-anak ada kelebihan masing-masing dan kita cuba carilah apa kelebihan yang dia ada. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.